Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Hikmah Judi. Kita terus ke laporan pilihan raya negeri Sabah ke-16. Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal menghargai sokongan pengundi kepada warisan dalam pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata dengan 29 kerusi DUN yang dimenangi dalam PRN Sabah Warisan adalah parti tunggal yang mendapat bilangan kerusi terbanyak. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua pengundi di Sabah yang telah pun memberi sokongan yang begitu kuat kepada Parti Warisan Plus yang ada di pilihan raya ke-16, dan kita dapat melihat bahawa dalam keputusan ini one single party yang paling besar memperolehi kursi ialah Parti Warisan, iaitu dalam jumlah 29 kursi yang telah kita menangi. Jadi saya berharap ini merupakan satu penghargaan kepada semua rakyat yang telah menaikkan tanggungjawab mereka untuk kita dapat merealisasikan satu kumpulan ahli-ahli yang berhormat yang telah pun menjadi dinobatkan untuk membolehkan kita mewakili rakyat di peringkat di Sabah. Dan saya melihat bahawa saya juga tidak lupa bahawa keyakinan, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat ini kita akan teruskan. Dan kita tahu bahawa keadaan politik yang ada di negara kita tidak begitu stabil. Begitu juga dalam keadaan yang kita lihat di bumi Sabah. Walaupun kita dapat melihat kursi-kursi, tapi the single biggest party is Warisan Negara. Bagi kita lihat keadaan dia, bagaimana perjalanan proses yang ada, sama ada dari segi kedudukan senario politik yang kita dapat melihat. Cuma saya menyatakan bahawa the single party yang ada itu ialah Warisan Parti. Warisan Plus memenangi 32 daripada jumlah keseluruhan 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16. Daripada jumlah itu, Parti Warisan Sabah memenangi 29 kerusi, Parti Keadilan Rakyat 2 kerusi dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO 1 kerusi. Perikatan Nasional memenangi 17 kerusi, Barisan Nasional 14 kerusi dan Parti Bersatu Sabah 7 kerusi. Manakala 3 kerusi lagi dimenangi oleh calon bebas. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Abdul Ghani Saleh berkata, bagi PRN Sabah kali ini 66.1% atau 749,083 pengundi telah turun menunaikan tanggungjawab mengundi, iaitu 66.61% daripada sejumlah 1.124 juta pengundi berdaftar. Ditanya mengenai kelewatan pengumuman keputusan penuh itu, Abdul Ghani berkata kelambatan data dihantar dan masalah teknikal dalam sistem SPR pada 11 malam untuk tempoh 25 minit antara punca keputusan penuh lewat diumumkan. Mengenai penurunan peratusan mengundi berbanding sasaran awal, beliau berkata keadaan itu berikutan penularan wabak COVID-19 yang begitu cepat sehingga kawasan Lahadatu dan Sandakan diisytiharkan sebagai zon merah. Namun pencapaian 66.61% itu masih menjadi lagi satu pencapaian yang baik. 741 pusat mengundi di 73 kawasan Dewan Undangan Negeri dibuka mulai 7.30 pagi tadi dan ditutup jam 5 petang tadi. Proses pengundian berjalan lancar di 741 pusat mengundi di 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN sepanjang tempoh mengundi dibuka pada 7.30 pagi sehingga 5 petang tadi tanpa sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Terdapat juga pusat pengundian di beberapa kawasan ditutup lebih awal kerana jumlah mengundi tidak ramai. Ada ditutup pada 2 petang dan ada juga ditutup pada 3 petang. Setelah pusat mengundi itu ditutup, maka bermulalah proses pengiraan undi.
Seramai 447 calon daripada 15 parti termasuk 56 calon bebas bersaing untuk merebut 73 kerusi DUN dengan 13 kerusi baru ditawarkan pada pilihan raya ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali dalam satu sidang media di Papar siang tadi berkata proses perjalanan PRN Sabah berjalan lancar. Untuk PRN Sabah, hampir 20,000 orang pasukan keselamatan yang terdiri daripada 7,189 orang pegawai dan anggota polis serta 10% anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela ditugaskan di seluruh Sabah bagi mengawal keadaan keselamatan. Sebanyak 199 laporan polis dibuat atas pelbagai kesalahan sepanjang PRN Sabah ke-16 setakat hari ini. Datuk Hazani berkata daripada jumlah itu sebanyak 62 kertas siasatan dibuka. Antaranya melibatkan kesalahan fitnah mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana khianat dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya polis juga tidak menerima sebarang laporan mengenai pengundi yang menggunakan kad pengenalan sementara. Dalam mengawal sempadan Sabah melalui op benteng sepanjang PRN Sabah, pasukan keselamatan telah menempatkan 1,890 pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia, polis dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia bagi mengawal sempadan perairan dan juga darat. Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mengundi di Sekolah Kebangsaan Bubul Sempurna. Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-16, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal tiba di Sekolah Kebangsaan Bubul Sempurna pukul 8.10 pagi ini untuk menunaikan tanggungjawab mengundi sempena PRN Sabah ke-16. Beliau ditemani isteri Datin Sri Syuriani Shuaib. Datuk Seri Muhammad Syafiee adalah calon bagi Dewan Undangan Negeri DUN Senalang dan dicabar 4 calon lain. Pemimpin Warisan Plus di seluruh pelosok Sabah turut menunaikan tanggungjawab mengundi. Pemimpin Warisan Plus menunaikan tanggungjawab mengundi sempena PRN Sabah ke-16. Di penampang calon Dun Moyok yang juga timbalan Presiden Warisan, Datuk Daryl Leking mengundi di Sekolah Kebangsaan Sugut. Daryl yang menghadapi saingan 7 penjuru ditemani isteri Jennifer Jongiji tiba kira-kira 9.05 pagi tadi. Di Kulu, Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau mengundi di SMK Tun Fort Stephens Kulu kira-kira 10 pagi tadi. Madius menghadapi saingan 6 penjuru di Dun Kulu. Di Kota Belud, calon Warisan Plus Dun Kadamaian, Datuk Iwan Benedik selesai menunaikan tanggungjawab di pusat mengundi SK Kiau. Iwan yang juga naib Presiden APCO tiba di pusat pengundian itu pada jam 8 pagi dan selesai mengundi kira-kira jam 8.15 pagi. Dun Kadamaian menyaksikan pertandingan 6 penjuru. Di Tawau, calon Parti Warisan Sabah N72 Marotai, Sarifuddin Hatta menunaikan tanggungjawab mengundi di Kolej Vokasional Tawau 9.30 pagi tadi. Beliau ditemani isterinya Haslina Ismail. Dun Marotai menyaksikan pertandingan 6 penjuru. Sementara itu, tinjauan Borneo Today di beberapa pusat mengundi sekitar Apas dan Marotai mendapati orang ramai mula turun mengundi seawal jam 7 pagi tadi. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memastikan orang ramai beratur dan menjaga penjarakan fizikal selain mengagikan pelitup muka serta sarung tangan. Di Papar, proses mengundi pagi ini berjalan lancar mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan SPR. Di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Benoni, calon Parti Warisan Sabah bagi kursi DUN Pantai Manis, Datuk Yahya Awang Kahar, tiba bagi menunaikan tanggungjawab mengundi pada 9.35 pagi. Yahya berdepan saingan 5 penjuru. Dalam kesibukan, orang ramai keluar mengundi ada juga tidak dapat berbuat demikian kerana kejadian luar jangkaan. Dalam kesibukan orang ramai keluar mengundi, ada juga tidak dapat berbuat demikian kerana kejadian luar jangkaan.
Tayar kenderaan pancit menjadi punca utama seorang perunding kecantikan gagal membuang undi selepas tiba di College Vocational Tawau jam 5.08 petang tadi. Lebih menyedihkan, Hanimah Hashim 43 terpaksa menempuh perjalanan selama lebih 9 jam dari Kota Kinabalu ke Tawau untuk menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Berbeza pula situasinya dengan pekerja sebuah stesen minyak Fatimah Abdul Rahman, 27 yang tiba di pusat mengundi yang sama 5 minit sebelum ditutup jam 5 petang. Sebaik berjaya melepasi pemeriksaan suhu, Fatimah dan beberapa individu lain kelihatan berlari menuju ke bilik pengundian dengan kadar segera. Pelbagai gelagat dan telata pengundi dapat dilihat sepanjang proses pengundian di sepanjang hari ini. Tempoh 2 jam terakhir sebelum pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang menyaksikan pengundi Sabah terus komited menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih kerajaan negeri baharu. Komitmen ini dapat dilihat melalui peratusan keluar mengundi yang terus meningkat dari masa ke masa sejak proses pengundian bermula pada jam 7.30 pagi. Pelbagai gelagat dan telata pengundi dapat dilihat sepanjang proses pengundian. Ini termasuk telata seorang pengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sao, Putatan yang mengenakan kostum Adiwira Power Rangers dilengkapi pedang mainan. Ada juga pengundi memakai mahkota dan pakaian tradisional ketika mengundi. Calon warisan di Dun Sin Dumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob yang juga Ketua Penerangan Parti itu memilih untuk memakai peralatan perlindungan peribadi ketika mengundi di Sepitang kerana ketika ini beliau sedang menjalani kuarantin di rumah. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni. Selamat malam.